Ada musuh di meja makan anda, makanan berbahaya. Sesetengah daripada makanan harian, kita ada tersembunyi ramuan berbahaya yang kebanyakan orang abaikannya. Mari kita akan melihat beberapa makanan berbahaya yang sering disajikan kepada anda. Jom dengar. Jangan lupa like, follow dan share Busko. 1. Margarin. Margarin dimasukkan di dalam senarai ini kerana peratusan lemak transnya yang tinggi dan ia sering dikaitkan dengan penyakit jantung. Selain serangan jantung, masalah yang timbul mungkin juga berkaitan dengan penyusuan susu ibu. Sebenarnya, lemak trans yang terdapat dalam margarin boleh menurunkan kualiti susu ibu yang anda berikan kepada bayi, selain meningkatkan kadar insulin. Kami tahu margarin memang sedap rasanya. Kita sering menggunakannya dalam masakan kek, kuih muih dan nasi. Namun, pertimbangkan juga kedua-dua rasa dan risiko sebelum menggunakannya secara berlebihan. 2. Soda. Air berkarbonat. Tidak asing kalau sambut perayaan di Malaysia ini. Pelbagai perasa dan pemanis adalah 3 ramuan utama minuman popular di dunia ini. Selain itu, terdapat juga banyak bahan tambahan lain yang mengubah soda daripada satu alternatif air yang selamat kepada makanan yang membawa maut. Kenapa? Ianya mudah. Otak anda tidak akan berasa puas dengan minuman soda bergula, jadi anda akan terus minum dan menambah kalori dalam jumlah harian anda, tanpa memberikan sebarang kesan positif kepada kesihatan anda. Jumlah gula yang tidak diperlukan seperti fruktosa akan ditukar oleh hati anda kepada glukosa, dan badan anda akan menyimpannya sebagai lemak. Lemak jenis ini tidak baik untuk anda kerana ia boleh membawa kepada masalah jantung. Ya, kami tahu anda sukakan minuman soda kerana dopamin telah menjadi penyebab kepada anda gemarkannya. Tetapi, mari mengambilnya secara berpada-pada. 3. Minuman tenaga. Sukan adalah terbaik untuk badan kita bila anda penat dan mengalami stres mental dan fizikal, jadi sudah tentu anda mahukan minuman tenaga untuk berhadapan dengannya. Minuman tenaga berguna sekiranya diminum bersama kesedaran tentang risiko pengambilannya. Kebanyakannya mengandungi campuran tenaga, seperti kafein, taurin, guarana, vitamin B dan glucuronolakton dan ianya mungkin berbahaya sekiranya diminum dalam kuantiti yang banyak. Kombinasi aditif ini juga berbahaya sekiranya diambil dalam dos tinggi kerana kesannya sama seperti ubat terlarang, merokok dan pengambilan alkohol. Anda boleh meminumnya tapi pastikan ia dalam kuantiti yang terkawal. 4. Jus buah. Apa jus pun kena juaga, sebab apa bos? Walaupun dilabel sebagai 100% buah asli, jus buah tidaklah sesihat yang iklan maklumkan kepada anda. Selepas memerah buah, pengeluar makanan dan minuman biasanya menyimpan jus tersebut di dalam tangki simpanan yang kurang oksigen sehingga 1 tahun sebelum mereka membungkusnya. Proses ini membuatkan jus ini hampir tiada rasa. Jadi, dari mana datangnya rasa ketika kita minum air semula jadi yang kita sukai ini? Nah, perisa yang ditambahkan pada langkah kedualah yang telah memberikan rasa ini. Jadi, perisa buah yang kita rasakan sebenarnya bukanlah perisa buah yang asli. 5. Roti putih. Roti adalah makanan yang selalu dijamah kita tiap hari, tapi kenapa pula menjadi bahaya dengan sini? Roti putih mempunyai lebih kurang serat dan protein daripada alternatif roti lain. Gandum penuh dan roti rye adalah antara 2 contoh yang boleh kami berikan kepada anda. Serat membantu badan kita untuk memahami bila ia sudah cukup makan. Rasa perut yang penuh adalah penting jika kita mahu mengelak pengambilan kalori berlebihan. Malah, terdapat juga risiko peningkatan insulin. Insulin berlebihan dalam sistem badan kita biasanya diatasi dengan pengeluaran hormon yang seharusnya tidak berlaku secara aktif pada orang yang sihat. Jadi, mari kawal pengambilan harian roti putih kita untuk mengelakkan masalah insulin. 6. Madu mentah. Madu asli atau madu mentah tidak melalui proses pasteurisasi di mana toksin berbahaya biasanya akan dihapuskan di dalam proses tersebut. Sebagai kesannya, produk yang sedia untuk dimakan ini mengandungi granulotoksin yang boleh menyebabkan pening, lemah badan, peluh berlebihan dan mual selama 24 jam selepas mengambilnya.
Seeloknya, ambil madu yang telah diproses atau masukkannya di dalam masakan demi menjamin keselamatannya. 7. Tuna. Tuna makanan orang putih. Titikkan tahukah anda, masalah pengambilan ikan tuna biasanya berkait dengan isu pencemaran lautan. Tuna menyerap sejumlah besar merkuri yang, setelah diproses oleh badan kita, akan melalui buah pinggang atau diserap ke otak dan tisu lembut yang lain. Itulah sebabnya kita harus mengawal dos tuna dalam diet kita setiap minggu. Kita mungkin boleh menggantikan makanan lazat ini dengan beberapa alternatif lain yang lebih kurang terdedah kepada merkuri. Antara ikan yang mengandungi kurang merkuri dan tinggi asid lemak omega 3 ialah tuna dan salmon. 8. Daging yang diproses. Halal atau tidak halal, daging itu adalah makanan manusia dalam kehidupan. Kenapa daging disenaraikan ya? Dengar sini, apakah itu daging yang diproses? Ia adalah pelbagai jenis makanan, seperti hot dog, bacon, sausage, ham atau salami, daging kornet, daging asap, daging salai dan semua daging yang telah diproses dengan pengasinan, pengawetan, pengetinan, pengeringan atau penyalaian. Daging yang diproses biasanya menyumbang kepada tekanan darah tinggi dan masalah kesihatan yang lebih teruk lagi. Kesan negatif dari penggunaannya adalah berpunca daripada suhu tinggi yang digunakan untuk memproses daging ini yang kemudiannya membentuk nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Karsinogen berbahaya untuk kesihatan anda kerana ia meningkatkan risiko kanser. 9. Bijirin sarapan pagi. Ikut logik memang bijiran yang terbaik kan, sebab apa termasuk juga cuba dengar hati-hati, bijirin sarapan mengisi banyak rak di setiap pasar raya yang anda masuki. Ia menjadi salah satu makanan kegemaran untuk sarapan kita kerana ianya sangat sedap. Apa yang tidak disedari oleh kebanyakan orang adalah produk ini dipenuhi dengan ramuan yang diubah suai secara genetik yang seterusnya mempengaruhi sistem imun kita. Sekiranya anda benar-benar tidak dapat meninggalkan bijirin sarapan pagi, mungkin anda boleh mula mempertimbangkan beberapa alternatif sarapan pagi yang lebih organik. Antaranya seperti yogurt, telur omelet dan sandwich. 10. Keju. Keju adalah makanan kesukaan ramai, di mana saja tambah keju makanan menjadi sedap. Tapi ingat, walaupun keju adalah sumber kalsium yang berharga, yang boleh menguatkan tulang kita, dan mengandungi protein, fosforus, riboflavin, zinc dan beberapa vitamin lain iaitu vitamin A, B12, kita perlu mengingatkan diri kita bahawa keju adalah antara makanan yang berkalori tinggi. Semua faktor positif yang ada pada keju mungkin akan hilang jika kita menggabungkannya dengan hidangan makanan yang salah. Oleh itu, fikirkan 2 kali sebelum menaburnya ke roti kegemaran anda. Anda mungkin berfikir, kerana ia adalah keju, ia mesti sihat. Tidak juga, keju turut mengandungi kandungan garam dan lemak yang tinggi yang tidak bagus untuk kesihatan anda. 11. Makanan bebas lemak. Makanan lemak digilai pada penggemarnya bila sakit pening kepala masih juga nak makan, entahlah. Walaupun pada awalnya makanan bebas lemak kelihatan seperti alternatif makanan yang bagus untuk diet yang seimbang, realitinya jauh berbeza. Lemak sememangnya amat penting untuk fungsi tubuh dan pertumbuhan yang sihat. Menghilangkan lemak secara total tidak digalakkan, terutamanya jika anda kerap bersenam. Selain itu, bebas lemak juga bermakna yang ia syarat dengan gula proses. Kita biasanya mengaitkan bebas lemak dengan kalori kosong, namun ianya bukan begitu. Sebaiknya, ambillah lemak baik seperti HDL kerana ia membantu mengeluarkan lemak jahat atau kolesterol dari tubuh anda. 12. Kentang goreng. Hahaha, percaya atau tidak pertambahan berat badan yang pantas tetapi menimbulkan rasa bersalah, itu sudah pasti apabila anda makan kentang goreng. Kentang goreng biasanya digoreng dalam minyak sayuran terhidrogenasi yang sering dipanaskan semula menyebabkan kerosakan pada lemak poli tidak tepu. Minyak yang digunakan untuk menggoreng pasti akan merosakkan kesihatan kita kerana minyak ini kaya dengan lemak trans. Seperti yang kita tahu, lemak trans akan menimbulkan banyak masalah kesihatan seperti penyakit jantung, kanser, diabetes dan obesiti. 13. Makanan BRTIN.
Makanan yang boleh dikatakan malas mak masak, betul ke bosku? Biasanya kita akan menggunakan makanan dalam tin apabila kita tiada waktu untuk menyediakan makanan. Bilangan tin jagung yang sedikit tidak akan membahayakan sesiapa, tetapi jangan biarkan kemalasan ini menjadi satu habit. Pengetinan adalah proses yang membolehkan kita mengawet makanan untuk jangka masa yang lebih lama, dari 1 hingga 5 tahun dan kadang-kadang lebih lagi. Pada masa yang sama, nutrien lain seperti vitamin yang larut dalam air boleh rosak akibat suhu tinggi yang digunakan dalam proses pengetinan barang. Selain itu, pihak pengilang biasanya akan menambah gula dan garam yang banyak ke dalam produk tin, terutamanya jika ia berkualiti rendah. Jika boleh, hadkan pengambilan makan bertin anda. Makanan segar sepatutnya menjadi pilihan utama. 14. Cube stok. Tahukah kamu, cara mudah dalam masakan? Cari cube stok yang dibeli di kedai mengandungi ramuan tiruan dan garam yang tinggi. Mereka yang mempunyai diabetes lebih terdedah kepada tekanan darah tinggi, yang menjadikan mereka lebih terdedah kepada penyakit jantung dan ginjal. Stok buatan sendiri lebih cepat dan mudah dibuat dan ia akan memperkaya resipi anda dengan rasa yang lebih enak. Ianya lebih sihat untuk anda sekeluarga, terutamanya untuk anak-anak anda. 15. Garam. Tanpa garam apa jadi dengan masakan kita kan? Kami tahu. Diet yang tinggi garam boleh menyebabkan tekanan darah tinggi yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Apa yang patut kita semua lakukan adalah memantau pengambilan garam kita dengan teliti dan melatih lidah kita supaya terbiasa dengan makanan yang kurang masin, tetapi lebih sihat. Selain itu, kurangkan juga pengambilan makanan dalam botol atau tin kerana ia juga turut tinggi kandungan garam. Selepas ini, bagaimana jika kita menambah sedikit sahaja garam dalam masakan kita dan bukannya segenggam? Ya, itulah 15 makanan seharian yang boleh memudaratkan kesihatan anda. Apa pendapat anda? Sila follow, komen, like dan share. Terima kasih.